Baca doa. Okey, macam mana hari ni? Sihat semua? Puasa tak? Okey, bagus puasa. Semalam siapa berbuka dengan buah-buahan? Angkat tangan. Ada. Awak buka dengan buah apa? Marsha? Wah, buah anggur. Okey. Sebut pasal buah anggur, siapa nak main permainan? Angkat tangan. Okey, jom. Hari ni cikgu kita akan bermain satu permainan di mana kamu akan meneka apa yang 3 orang rakan kamu akan lakonkan berdasarkan ciri-ciri sesuatu buah. Menarik tak? Jadi mari kita pilih dulu. Kita akan pilih dulu 3 pelajar ataupun 3 murid bertuah untuk melakonkan 3 ciri buah-buah yang sedikit. Okey, semua tengok slide yang cikgu buat ni. Okey, jom kita tengok siapa yang kena. Aina. Okey, Aina, mari kat depan. Ambil kotak yang telah cikgu sediakan ni dan ambil satu ciri buah apa yang ingin dilakonkan. Okey, ambil. Okey. Dapat dah? Okey. Rakan-rakan, cuba teka apa yang Aina lakonkan untuk menampakkan satu-satu buah tu. Okey, Aina. Okey, seterusnya kita akan pilih murid yang kedua yang akan melakonkan ciri yang kedua. Okey, jom. Siapa-siapa? Kita akan tengok siapakah yang akan lakonkan ciri kedua. Okey, yang pertama tadi cikgu ambil ya. Okey, yang kedua, Ana akan lakonkan. Okey, Ana pilih dulu kotak yang ciri yang kedua. Okey, Ana ambil. Okey, Ana lakonkan. Rakan-rakan kat depan sila fokus dan teka apakah yang Ana cuba lakonkan. Okey. Yeay, dapat teka. Ya, betul. Ana melakonkan ciri apa tu, Ana? Ya, ciri tembam dan bulat. Ya, okey. Seterusnya, ciri yang terakhir. Kita akan pilih murid yang terakhir. Siapakah yang bertuah? Mari kita tengok. Siapa? Wan. Okey, kita dapat Wan. Okey, jadi Wan main kat depan. Ambil ciri yang terakhir ni. Wan ambil. Okey. Wan cuba lakonkan dan pelajar yang kat depan cuba teka apakah Wan akan lakonkan. Okey? Cepat teka. Masa ada 30 saat saja cikgu bagi. Setiap lakonan cikgu bagi 30 saat saja. Cepat. Ya, betul. Wan lakonkan bersama pada tangkai. Betul. Tepuk tangan untuk Wan. Okey. Jadi, apa yang cikgu nak teka? Okey. Setelah 3 ciri yang kita tekakan hari ni, cuba teka buah apa yang kita akan pilih sebagai aktiviti capai pada hari ini. Cuba teka buah apa? Ya, betul. Kita akan membuat capan buah anggur. Tapi sebelum itu, siapa nak nyanyi? Angkat tangan. Okey, jom kita nyanyi dulu.
together on the vine. Pushing each other, Pushing, pushing. pump and round, pump and round. We are Rolling, rolling grapes. Ramai-ramai nyanyi semua cepat. We are 2, 3, 4. We are grapes all together, all together on the vine. rolling down the hill, rolling, Rolling. Oh, cepat tengok buah anggur tu pergi mana. rolling, rolling, Go so far. dancing with the Wiggly caterpillar. green, And go so far. riding up green, green, green. Leaf goes far. Oh my, it's a fox. Rolling, 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 Run away. search for me. Seronok tak? Jadi betul, hari ni kita akan melakukan capan buah. Buah apa cuba teka? Ya betul, kita akan melakukan capan buah anggur. Okey, cikgu nak tanya. Apa itu capan? Okey, macam dia kata tadi, apa itu capan? Siapa tahu apa itu capan? Ingat tak darjah 1 dulu pernah belajar tentang capan? Ingat tak? Capan tu apa? Sejenis Tak apa Amira. Terima kasih kerana mencuba. Okey, jom cikgu terangkan apa itu capan. Okey, tengok pada slide yang cikgu sediakan. Okey, apa itu capan? Capan adalah satu teknik mengecap dengan menggunakan bahan alam atau semula jadi yang mempunyai jalinan tertentu. Dia adalah teknik mengecap, tapi teknik mengecap itu menggunakan bahan yang mempunyai jalinan. Pandai. Capan ni berbeza berbanding dengan cetakan kerana ianya tidak memerlukan blok cetakan. Kalau cetakan kita perlukan blok cetakan, tetapi kalau capan kita terus menggunakan bahan yang mempunyai jalinan terus cap pada kertas. Cetakan pula perbezaan dia antara cetakan dengan capan. Cetakan kita perlu ukir, capan kita tak perlu ukir dah. Faham? Pandai. Okey, seterusnya terdapat contoh bahan capan di mana setiap bahan capan akan menghasilkan outcome yang berbeza ataupun menghasilkan hasil yang berbeza. Contohnya nanti cikgu akan tunjuk contoh-contoh karya capan yang menghasilkan jalinan yang berbeza pada setiap bahan. Okey, jom. Ini adalah contoh karya capan. Okey, di sini terdapat 3 contoh karya capan yang cikgu bagi. Okey, yang pertama karya capannya ni. Siapa boleh teka bahan alam semula jadi ke ataupun objek buatan manusia? Pandai, bahan alam semula jadi. Tapi cikgu nak tanya, guna apa tu? Pandai, ini menggunakan daun. Nampak tak jalinan daun ni? Jalinan daun yang digunakan pada karya. Jadi apabila dia menggunakan jalinan daun, nampak kesan jalinan daun. Okey, seterusnya karya kedua. Apa tu? Ya betul, kita juga menggunakan bahan alam semula jadi, iaitu kita menggunakan jalinan pada daun dan apa yang merah-merah ni? Merah-merah tu apa? Cuba teka. Cikgu bagi hint. Sayur. Dia capan sayur. Sayur apa? Sawi? Bukan. Sayur? Bendi. Pandai. Ini menggunakan, kalau nampak garisan jalinan dia itu adalah jalinan sayur bendi. Apabila kita kerat sayur bendi tu kan, keluar dia punya jalinan bentuk yang merah tu macam dekat dalam karya ni. Jadi itu adalah capan ataupun capan bendi itu. Faham? Okey. Dan yang ketiga, capan buah apa yang kita nak belajar ni? Buah anggur. Pandai. Inilah contoh karya yang akhir sekali cikgu nak semua lakukan macam ini. Boleh ke? Okey, tak apa. Nanti cikgu akan tunjuk cara penghasilan, bahan media kita guna apa dan bahasa seni visual yang ada untuk bantu korang buat karya. Okey? Alright. Tak semangat je semua ni? Semangat tak? Semangat. Okey, jom kita buat yang untuk ketiga.
kita kena tahulah bahasa seni visual apa yang ada pada karya kita. Supaya apa? Supaya dapat membantu karya kita lebih cantik. Seronok? Okey, jom. Di sini cikgu labelkan 3 bahasa seni visual, iaitu yang pertama, jalinan. Jalinan apa? Sentuh ke tampak? Pandai jalinan tampak. Sebab dia tidak boleh disentuh kan jalinan dia. Pandai ambil. Okey. Jalinan yang ada pada permukaan bahan capan inilah. Ni. Tak dapat lihat ini jalinan dia. Okey, seterusnya kita juga menghasilkan atau menggunakan unsur seni rupa geometri. Rupa geometri iaitu bulat. Kenapa rupa geometri? Sebab dia bulat lah. Bukan rupa organik. Jadi rupa geometri. Okey, yang ketiga, kepelbagian. Tapi cikgu nak tahu kepelbagian dari segi rupa. Sebab ada yang bulat, ada yang macam ni, ada yang bulat kecil macam ni. Jadi kepelbagaian dari segi rupa. Boleh semua? 3 bahasa seni visual. Okey, apa yang kita ulang balik? Apa? Yang pertama, jalinan tampak, pandai Amira. Yang kedua, baca. Rupa geometri, pandai Amir. Dan yang ketiga, bahasa seni visual. Ya, Siti. Kepelbagaian dari segi rupa, pandai. Okey, jom. Setelah kita pandai bahasa seni visual yang ada pada karya, mari kita lihat alat dan bahan apakah alat dan bahan apakah yang kita guna untuk menghasilkan karya capan. Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama kita akan menggunakan berus. Sebab semua dah bawa berus kan? Cikgu dah suruh minggu lepas untuk bawa bahan-bahan kan? Okey, pandai. Okey, semua angkat berus yang masing-masing. Berus. Okey, bagus. Yang kedua, daun. Daun cikgu dah edarkan tadi kan? Okey, cikgu dah edarkan daun-daun. Okey, yang ketiga, kertas. Dah dapat kertas semua? Semua cukup kertas cikgu bagi? Okey. Yang ketiga, cat warna. Semua bawa kan? Okey, dan yang akhir sekali, butang. Cikgu ada sediakan butang. Nanti korang boleh ambil di hadapan ini, okey? Okey, itu adalah alat dan bahan yang kita akan lakukan karya buah capan hari ini. Boleh? Tapi pandai buat tak lagi ni? Karya tu macam mana? Nak tahu ke buat macam mana? Tak tahu? Tak apa. Cikgu akan tunjukkan langkah-langkah penghasilan karya capan. Nak? Okey, jom. Okey, semua bersedia tak? Teruja tak? Kita nak buat langkah-langkah penghasilan. Jom tengok proses dulu. Semua nak tengok tak? Okey, jom kita tengok langkah-langkah penghasilan karya capai. Okey, mari kita lihat. Okey, yang pertama kita warnakan butang tu dengan cat warna dan kita capkan di atas kertas mengikut bentuk buah anggur. Ini adalah motif. Ini adalah motif buah anggur. Pastikan warna tu kita sapu dengan rata. Jangan terkeluar ataupun tu je. Warna tu jangan terlalu cair, jangan terlalu pekat, sedang-sedang je. Capkan dia punya jalinan yang ada 4 tu kan. Jalinan dia tu capkan pada kertas. Kuat-kuat. Okay, seterusnya ambil daun yang cikgu bagi. Warnakan lapisan daun di atas dan capkan. Dan capkan di atas kertas. Macam tu cikgu nak macam ni. Bentuk dia tu daun, lepas tu buah anggur macam ni. Okey. Siap karya untuk motif apa? Motif buah anggur. Tapi cikgu nak untuk motif buah anggur ni, cikgu nak kamu lakukan. Selepas ni cikgu akan bagi peluang. Sabar semua, sabar. Okay, selepas ni cikgu akan bagi peluang kepada kamu untuk membuat motif buah anggur. Tapi kamu mesti lakukan corak. Tapi kamu mesti lakukan corak selang-seli macam ni. Boleh? Motif buah anggur tapi corak kena selang-seli. Boleh? Okey, selepas ni cikgu akan bagi kamu masa selama 30 minit. Cikgu akan bagi masa kepada kamu 30 minit untuk menghasilkan karya buah capan ni.
Boleh? Karya capan buah anggur boleh ke? Okey, bagus. Okey, untuk karya capan buah anggur ni, cikgu nak motif anggur yang pertama. Kedua, cikgu nak corak apa? Corak selang-seli. Okey, semua boleh ambil bahan-bahan yang kamu telah bawa dan cikgu sediakan tu. Okey, semua sedia? Ambil. Okey. Okey, semua boleh buat. Okey, masa dah tamat. Simpan bahan-bahan semua. Dah 30 minit dah cikgu bagi. Simpan bahan-bahan. Cukup. Tu, pensel jatuh tu ambil. Kemaskan. Okey, semua berhenti. Cukup. Okey. Okey, baik. Untuk terakhir sebelum cikgu rumuskan pembelajaran hari ini, cikgu nak kamu semua ceritakan karya kamu buat. Nak tak? Selepas kita buat karya kita berapa mesti kita ceritakan karya kita. Okey. Jadi, cikgu akan bahagikan kepada 5 kumpulan di mana setiap kumpulan akan menampal karya-karya mereka pada papan tulis. Boleh ke? Okey. Okey, setiap ahli kumpulan, setiap wakil ahli kumpulan pilih karya mereka yang terbaik yang mereka rasa dan tampalkan pada papan tulis di hadapan. Boleh? Okey, cikgu beri masa. Tampal di hadapan, cepat-cepat. Wah, cantiknya karya ahli kumpulan masing-masing. Okey, ada 5 kumpulan. Okey, kumpulan pertama dah tampal. Kumpulan kedua, okey dah. Kumpulan ketiga, 4 dan 5. Okey, semua kumpulan dah tampal. Okey, inilah hasil karya kamu semua. Bangga tak cantiknya cikgu tengok? Semua buat motif buah anggur dan menggunakan corak selang-seli. Okey, semua tepuk tangan untuk diri sendiri. Bagus, semua dapat berjaya menghasilkan karya yang baik. Okey, baik. Sekarang ni, cikgu nak bahagikan aktiviti untuk yang terakhir ni dengan cara kumpulan pertama akan melihat karya kumpulan kedua, kumpulan kedua akan melihat karya kumpulan ketiga, kumpulan ketiga akan melihat karya kumpulan keempat dan seterusnya, dan terakhir sekali kumpulan 5 akan melihat karya kumpulan 1. Boleh? Okey, di mana cikgu akan edarkan kertas nota ataupun kertas sticky note yang cikgu akan berikan kepada setiap ahli kumpulan, dan setelah mereka akan melihat, setiap kumpulan akan melihat kumpulan 1 dan kumpulan 2 akan melihat 3 punya karya. Jadi mereka akan menulis di kertas nota yang cikgu berikan dan tulis apa saja yang kamu rasakan. Bahasa seni visual apa yang kamu nampak pada karya, kamu rasa seronok tak buat karya pada hari ini, warna apa yang digunakan, boleh cerita apa saja, tapi yang paling penting cikgu nak pastikan bahasa seni visual ada pada ni dan apa yang kamu rasakan pada karya yang kita lakukan pada hari ini. Boleh ke? Okey, dan setelah kamu catat apa yang kamu rasakan pada karya, cikgu nak kamu beri bintang kepada setiap karya. Boleh ke? Okey. Okey, boleh. Bangun setiap ahli kumpulan dan lihat karya-karya yang cikgu tampal pada hadapan. Okey dah, semua dah tulis dah apa yang mereka rasakan dan bahasa seni visual. Okey, setelah semua dah bacakan tadi, cikgu dengar semua bagus, ada bahasa visual, kepelbagaian, jalinan yang kamu ceritakan tadi bagus. Dan kamu juga memberi bintang kepada setiap karya.
Okey, terima kasih semua bagi kerjasama yang baik kepada cikgu. Baik, cikgu nak bagi ganjaran lah. Ganjaran kepada karya yang paling banyak mendapatkan bintang. Karya mana yang paling banyak dapatkan bintang? Jom kita tengok. Wah, karya yang pertama mendapat banyak sekali bintang daripada ahli kumpulan yang lain. Jadi ini cikgu berikan kepada kamu kismis. Cikgu berikan kismis kepada kamu. Makan di rumah tahu sebab hari ni puasa kan? Okey, makan di rumah. Ini adalah ganjaran kepada ahli kumpulan yang berjaya menghasilkan karya capan yang baik. Tapi tak apa, kepada yang tak dapat ganjaran ataupun yang kata cikgu tak pilih, tidak bermakna karya mereka tak cantik. Cantik tapi perlukan kepada penambahbaikan. Tak apa, mungkin hari ni kumpulan 1 menang, esok kumpulan 3, minggu depan mungkin kumpulan 3. Tak apa, kita akan berusaha. Boleh? Okey, baik. Itu adalah hasil apresiasi karya kamu semua. Baik, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini dapat kita tahu capan adalah satu teknik. Pandai teknik mengecap menggunakan hasil daripada jalinan alam semula jadi ataupun objek buatan manusia. Okey, cikgu nak tanya, apakah beza cetakan dan capai? Amirah? Ya, pandai. Cetakan kita ada blok cetakan, capan tidak menggunakan blok cetakan. Okey, lagi apa perbezaan dia? Siti? Pandai. Pandai Siti. Siti kata blok cetakan perlukan ukiran, capan tidak memerlukan ukiran sebab dia ada jalinan. Ya, pandai. Dia dah ada jalinan pada buah yang kita yang telah ada lah, yang sedia ada. Okey, seterusnya bahasa seni visual apa yang ada pada karya hari ini? Sebutkan 3. Yang pertama, jalinan. Jalinan apa, Amirah? Jalinan tampak. Pandai. Seterusnya, rupa geometri. Contohnya seperti bulat. Pandainya semua. Okey, yang terakhir, prinsip rekaan dari segi kepelbagaian. Pandai. Itu adalah 3 bahasa seni visual yang ada pada karya buah capan pada hari ini. Okey, dan kita tahu juga alat dan bahan ada 5 kan? Berus, butang, kertas, cat warna, dan apa lagi satu? Apa lagi satu alat yang cikgu gunakan tadi? Berus. Pandai. Kita juga menggunakan berus. Okay, itu adalah alat dan bahan yang kita buat untuk proses karya capan pada hari ini. Okey, itu saja. Masa pun dah hampir tamat untuk sesi PDP hasil karya capan pada hari ini. Itu saja. Sekian. Terima kasih.